Setiap air yang masuk ke dalam tubuh dengan sebab sesuatu yang diperintahkan Nabi, ia tidak membatalkan puasa, dan begitu pula sebaliknya. Perinciannya adalah seperti berikut. Batal secara mutlak jika ia tidak diperintahkan, seperti berkumur-kumur lebih daripada 3 kali. Ni kumur kali keempat tadi. Siapa yang kumur sampai 4 kali, kumur yang kali keempat tu tertelan tak sengaja, batal juga. Sebab apa? Sebab kaedah dia sebut semua benda yang tidak diperintahkan oleh Nabi ketika wuduk, antaranya membuat basuhan sampai melebihi 3 kali, 4 kali maksudnya, batal. Berkumur-kumur lebih daripada 3 kali, mandi yang tidak disunatkan. Kalau masuk mandi yang tidak disunatkan bukan membatalkan puasa nah. Ni kalau tertelan pada mandi yang tidak disunatkan. Itu maksud dia, mandi sunat atau mandi wajib dengan cara menyelam. Dia mandi wajib, dia pergi sungai, dia selam terus, pum. Terus menyelam itu yang tidak disunnahkan. Itu yang tidak dianjurkan oleh Rasulullah. Akhirnya air masuk ke hidung, maka batal puasa. Orang yang bila nak mandi wajib, dia pergi selam terus, pum, masuk terus selam. Lepas tu masuk air ke hidung, ke telinga, batal puasa. Sebab dia buat sesuatu yang tidak diperintahkan oleh Nabi. Batal jika berlebih-lebihan ketika berkumur dalam berkumur yang disunatkan ketika berwuduk. Kalau dia berlebih-lebihan, sebab tu orang yang berpuasa kalau dia nak kumur, dia mesti sederhana. Tidak batal secara mutlak walaupun berlebih-lebihan ketika berkumur, seperti menghilangkan najis yang ada dalam mulut. Yang tu kalau dihilangkan najis dalam mulut. Okey, air masuk ke dalam telinga, masih lagi rongga ni. Masih lagi rongga. Air masuk ke dalam telinga. Jika seseorang yang mandi kerana cuaca yang sangat panas atau untuk membersihkan badan. Pasal apa mandi ni bulan puasa ni? Panas sangat. Lalu tanpa sengaja air masuk ke dalam telinga, maka batal puasanya. Hati-hati. Pasal apa dia mandi tu? Adakah mandi itu disunatkan oleh Rasulullah? Tidak. Boleh tak bulan Ramadan sebabkan terlampau panas dia nak mandi? Boleh. Batal tak puasa dia? Tak batal. Bila masuk bulan Ramadan panas, dia nak mandi boleh tak? Boleh. Tapi kalau waktu mandi tu, mandi yang tidak disunatkan itu, mandi yang sebab cuaca panas, air masuk tanpa sengaja, batal puasa. Sebab mandi itu tidak disunatkan. Jika mandi tersebut ada tuntutan syarak seperti mandi wajib atau mandi untuk solat Jumaat. Dia puasa, bulan puasa, dia pun mandi nak pergi main Jumaat. Lah PKP, tak ada Jumaat. 4 minggu lah. No? Contohlah ada Jumaat, contohnya macam selama ni lah, bulan Ramadan yang ada Jumaat. Dia puasa bulan Ramadan sampai hari Jumaat, dia pun mandi sunat Jumaat. Nabi suruh tak mandi sunat Jumaat? Nabi suruh. Mandi tertelan air, batal tak puasa? Tidak batal. Sebab apa? Tertelan air ketika mandi sunat Jumaat tidak membatalkan puasa. Sebab mandi sunat Jumaat itu disyariatkan oleh Islam. Sebab yang tu mandi tu Nabi tuntut. Bulan puasa juga, bulan Ramadan, dia mandi sebab apa? Sebab panas terlampau, dia pun mandi. Tak mudarat apa pun saja, panas, nak pergi hilang panas, dia pun mandi. Tertelan air, batal. Sebab mandi ketika puasa disebabkan panas, iaitu tidak disyariatkan, tidak dituntut oleh syarak. Nah, itu kena tengok sebab apa dia mandi. Kalau dia mandi untuk mandi wajib dan tertelan puasa Jumaat, puasa Jumaat, dia puasa Ramadan kan, dan dia mandi wajib. Ketika mandi wajib disyariatkan, diwajibkanlah mandi wajib kan, memang ada dalam syariat, maka dia tertelan itu dimaafkan, tidak membatalkan puasa dia. Mandi sunat Jumaat, dia tertelan air pun tidak membatalkan sebab mandi sunat Jumaat juga disyariatkan. Tidak batal puasa jika telinga dimasuki semut. Kita tidur, semut masuk dalam telinga kan.
tak batal puasa. Membersihkan telinga, muka surat 62. Mulut dimasuki lalat atau debu, naik motor masuk lalat atau debu tanpa sengaja, tidak membatalkan puasa. Masuk lalat. Nombor 6, memasukkan sesuatu ke dalam mulut, memasukkan sesuatu benda yang bukan makanan ke dalam mulut sehingga sampai kepada had yang zahir, iaitu makhraj huruf ha, batal puasanya. Kha, huruf ha ke huruf kha ni? Kha, ha, kha, saya rasa huruf kha perlu buat semakan. Wallahu alam, seingat saya kha, yang saya ingat ialah huruf kha, bukan huruf ha. Dia macam ni. Tempat huruf kha ni inda Syafi'iyah, tempat had zahir yang disebutkan oleh ulama Syafi'iyah, huruf kha tadi ni ialah tempat yang sekira-kira kalau kita masuk makanan kemudian kita buang balik, tak batal puasa. Contoh, kita ambil gula-gula puasa Ramadan, ambil bubuh dalam mulut, lepas tu buang, kumuk, buang, batal tak puasa? Tak batal. Bulan Ramadan siang hari tuan-tuan ambil aiskrim, gigit, selama mana duduk dalam ni tak sampai, tidak melebihi makhraj huruf kha, tak lebih lagi makhraj huruf kha, kha, atau tak lebih, maksudnya tak lebih ke bawah. Apabila makanan itu ataupun benda itu tidak melepasi lagi makhraj huruf kha ni, maka tidak membatalkan lagi puasa, dengan syarat tak telan lah. Telan bukan huruf kha, huruf ain, huruf ya, apa semua dalam perut tu, huruf apa tu, ain kan. Sebab tu dia sebut batas zahir ialah makhraj huruf kha. Tentu siapa masuk makanan keluar balik tidak melepasi makhraj huruf kha itu, maka tidak membatalkan puasa. Wallahu a'lam. Ala ma azkur anna al-makhraj huwa al-kha laysa al-ha, wallahu a'lam. Kemudian menelan benang. Seorang yang berpuasa lupa lalu menelan benang, separuh sudah masuk di mulut dan separuh lagi di luar mulut. Puasa telan benang, hak lain dah masuk ni, dah melepasi huruf ha, huruf kha semua lepas dah ni, duduk tang ni dah benang tu, yang baki lagi dah keluar. Apa jadi pada puasa dia? Seseorang yang berpuasa lupa lalu menelan benang, telan, telan, duduk kali telan tak telan semua lagi, di tangan ada lagi, yang lain tu, yang bahagian lain tu duduk di sini dah benang tu. Separuh sudah masuk di mulut dan separuh lagi di luar mulut. Beberapa keadaan akan berlaku. Jika ditelan semua, maka puasanya batal, confirm batal, walaupun yang ditelan itu kapur ataupun guli ataupun duit shilling ataupun benang, tetap batal walaupun bukan makanan. Bila dia melepasi makhraj huruf kha ni, melepasi ni masuk ke dalam, itu namanya telan. Telan itu batal. Kalau setakat dia ambil walaupun dengan sengaja, dia ambil aiskrim dengan sengaja ambil buah dalam mulut, tak telan belum, dia buang balik kemudian dia kumur, makruh, tapi tidak batal, walaupun dengan sengaja. Okey, tadi perbahasan benang. Jika telan semua batal. Jika ditarik dan dia muntah, batal tak? Puasanya batal. Sebab apa? Sebab muntah dengan sengaja membatalkan puasa. Muntah dengan sengaja membatalkan puasa. 2. 3. Jika dibiarkan, maka solatnya tidak sah kerana membawa najis. Apa dia tu? Pasal apa solat dia tak sah kalau dia biang? Dia biang ya? Dia tak telan lagi, masih hidup ada di sini benang. Kita sebenarnya nak bahas puasa, tapi Ustaz Muhadir sebut juga tentang solat. Satu orang yang benang ada di luar, yang lain dah masuk ke dalam, dia nak semayang boleh tak? Tak boleh, sebab dia bersambung dengan najis. Yang dalam perut dan yang ada dalam perut ni dah dikira najis. Dah dikira najis. Benang tu bersambung dengan najis. Lepas tu ada yang duduk di luar, maka solat dia tak sah. Okey, itu bab solat sebenarnya. Itu bab solat.
Ada beberapa jalan keluar kepada keadaan yang di atas, iaitu orang yang berpuasa tertelan benang, sebahagian ada di luar, sebahagian dah masuk ke dalam. Kalau dia tarik itu apa nama ni, boleh menyebabkan muntah, dan muntah yang itu dikira sengaja dan membatalkan puasa. Apa dia nak buat? Jalan keluarnya ialah minta orang lain untuk menariknya, tu benang keluar ketika dia tidak sedar, seperti ketika tidur. Maksudnya bukan waktu dia tidur, waktu dia jenuh benang duduk di luar ni, lepas tu nak tidur kan, tidur, lepas tu lagi pesan ke orang ni, kalau aku tidur tadi tolong tarik Sat, orang pun pergi tarik kan, maka tak, dia batuk-batuk aja kan. Kalau dia muntah pun perbuatan orang yang tarik tu bukan perbuatan dia, orang tu yang tarik, maka tak batal lah. Kalau muntah pun minta bantuan hakim, tu dia yang ni lagi nampak macam hakim minta bantuan hakim untuk mengeluarkannya tu benang secara paksa, kerana ia akan menjadi mukrah. Mukrah ni orang yang dipaksa, yang tidak membatalkan puasa. Jadi saya rasa tarik je lah, tarik, jangan sampai muntah. Yang itulah yang